Tawau 100.7 FM. IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum dan selamat pagi kembali untuk perkembangan berita jam 10 pagi. Kestabilan politik yang dinamati Malaysia ketika ini membolehkan kerajaan melaksanakan ancakan yang perlu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memulihkan ekonomi negara, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata beliau menghargai kesediaan pemimpin politik, penjawat awam serta pihak swasta yang sanggup menerima hakikat bahawa negara tidak mampu kekal pada tahap yang lama dan semua pihak perlu berubah. Katanya dalam ucapan ringkas ketika Majlis Ramah Mesra bersama delegasi Malaysia di Laos malam tadi. Majlis makan malam itu dihoskan oleh Duta Besar Malaysia ke Laos Eddie Irwan Mahmud dan isterinya Rashidah Muhammad Rashid. Jumlah mangsa banjir di Kedah dan Perlis mencatatkan peningkatan pada pagi ini, manakala di Johor dan Perak menunjukkan sedikit penurunan. Di Kedah jumlah mangsa banjir meningkat pada 3,503 orang daripada 1,141 keluarga setakat 8 pagi tadi. Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Laut Malaysia Kedah, Major Muhammad Suhaimi Muhammad Zain dalam kenyataannya memaklumkan bahawa semua mangsa ditempatkan di 23 pusat pemindahan sementara yang melibatkan daerah Kuang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan Pendang. Di Perlis, jumlah mangsa banjir meningkat pada 773 orang daripada 245 keluarga setakat 8 pagi tadi berbanding 696 mangsa daripada 208 keluarga pada sebelah malam tadi. Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN BAC telah merangka beberapa inisiatif utama yang akan diketengahkan sepanjang Malaysia memegang tampuk kepengerusian tahun depan, termasuk cadangan tawaran awam permulaan IPO ASEAN. Pengerusi ASEAN BAC Malaysia Tan Sri Nazir Razak berkata cadangan itu bertujuan untuk menggalakkan pelaburan di rantau ini yang mempunyai penduduk seramai 680 juta orang dengan keluaran dalam negara kasar sebanyak 3.8 trilion dolar Amerika pada 2023. Blok ASEAN yang dianggotai 10 negara itu merupakan yang kelima terbesar di dunia. Nazir yang juga naik pengerusi ASEAN BAC dan bakal mengambil alih jawatan pengerusi tahun depan berkata ASEAN BAC akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Security SC untuk memperkenalkan inisiatif IPO ASEAN itu. Menurutnya, idea berkenaan telah dibentangkan semasa mesyuarat ASEAN BAC di Luang Prabang, Laos sebelum ini. Sekian berita, saya Faiz Haji Osman. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Wah, abang beli kereta baru ke? Cantik tak sayang? Cantik. Bolehlah bawa saya dan anak jalan-jalan. Jomlah naik. Abang bawa pergi jalan-jalan lah. Abang, tak perlu pakai tali pinggang keledar ke? Alah, dekat je. Depan tu je. Anak ibu yang cantik ni duduk atas ibu-ibu ya? Pasangkan tali pinggang keledar dan pakaikan kerusi kanak-kanak. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Hutang Jalan. Perubahan Komuniti. Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Selangor akan menganjurkan Karnival Fitrah Murid Orang Asli Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Kebangsaan tahun 2024. Karnival berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2024 di Mardia Hotel and Suite Shah Alam.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian. Bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Mulakan tugasan di IKIM FM dengan kalimah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh dan kita teruskan lagi untuk buka tirai pertemuan hari ini, hari Khamis, bersamaan juga dengan 10 Oktober 2024. Dah pun 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Saya akan temankan anda selama 3 jam untuk inspirasi ilmu. Apa khabar untuk anda? Semoga-semuanya baik-baik saja, yang bekerja bertugas ataupun nak laksanakan apa sahaja rutin hidup kita ini. Jom kita buat dengan sehabis baik dan ingat, ada lagi peluang-peluang baik yang perlu kita ambil, laksanakan dengan sehabis baik. Ini penting ni, okey? Sebab itu usaha kita itu kena ada istiqamah. Semoga ada ketekunan dekat situ, kan? Baik, jom. Selepas ni kita akan dengarkan rancangan Tahsinul Ibadah dan terima kasih tim Inspirasi Pagi. Meriah tadi, ada 3 orang penyampai kat situ tadi. Kan, dengan pelbagai pengisiannya. Kita nak teruskan lagi selepas ni rancangan yang kita siap sedia kepada anda. Tapi nak berhibur dahulu bersama dengan Rabbani Bicara Hijrah. Kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda.
Hijrah, memori namamu mengimbau, lembaran sirah agung junjungan Rasulullah, Nabi Muhammad tercinta. Hijrah membuka minda kita terarah menuju awasan, membangun umat agar hidup mulia. Hijrah, memori namamu mengimbau, lembaran sirah agung junjungan Rasulullah, Nabi Muhammad tercinta. Inspirasi ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kalau nak beli penapis air beralkali, Hubungi Superfine. Kalau nak beli sistem dispenser air 3 saluran, panas, sejuk dan beralkali, hubungi Superfine. Kalau nak servis penapis air pun, hubungi Superfine. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan daripada memasak air setiap hari. hubungi Superfine. WhatsApp atau SMS 019-2246-333. 019-2246-333. Jangan lupa layari Facebook kami Superfine Superfine.
Superfine. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM sebagai pegawai penyelidik grade TQ41 di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk kepada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Keutamaan akan diberi kepada calon yang mempunyai pengalaman 2 tahun dalam bidang undang-undang, mempunyai penguasaan baik terhadap undang-undang perlembagaan, konflik undang-undang serta berpengalaman mendepani isu-isu semasa berkaitan undang-undang merupakan satu kelebihan. Antara bidang tugas, mencadang dan melaksana projek penyelidikan dan menyelaras program, membuat kerja penyuntingan, pembentangan kertas kerja dan artikel akhbar. Calon-calon yang berminat boleh mengemukakan permohonan anda ke unit modal Insan IKIM sebelum atau pada 25 Oktober 2024. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh. Kita mulakan dalam siri kita pada hari ini, siaran kita iaitu rancangan Tahsinul Ibadah menerusi inspirasi ilmu, dan anda boleh sama-sama tonton di Facebook juga di YouTube Live IKIM FM. Kita ada secara langsung dekat situ. Okey, jom kita nak sama-sama bawakan perkongsian ini untuk kita nak bawakan dalam sesi bacaan kitab. Hari ini kita bawakan sumber kitab rujukan kita iaitu Intisari Matan Al-Zubat. Okey, bersama-sama dengan tetamu kita tak lain tak bukan iaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Waharam yang dah pun ada bersama kita dekat konti IKIM FM ini. Jom nak mengalu-alukan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur. Sihat walafiat. Syukur Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz sudi lagi luangkan masa bersama kita Ustaz. Dan setiap kali saban waktu kita bersiaran menerusi rancangan Tahsinul Ibadah, sebelum nak memulakan sesi siaran kita Ustaz, mungkin kita nak buka sedikit sebagai peringatan awal kepada kita Ustaz, persediaan hati kita, jiwa kita nak mendengarkan rancangan Tahsinul Ibadah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Terima kasih kepada DJ Syafiq. Baik Ustaz, sama. Semoga Allah SWT mudahkan segala urusan dan memberi limpahan kurniaan yang berterusan. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, sidang pendengar IKIM sekalian, kita sekarang ini sedang belajar bab pinjaman barang. Ya. Mari kita tarik perhatian masing-masing kepada hakikat bahawasanya semua yang ada pada kita ni hanyalah pinjaman. Hanyalah pinjaman. Biarlah dalam bentuk tubuh badan, kesihatan, kebijakan, intelektual, harta benda, anak, isteri, harta benda, ia semua adalah pinjaman. Kita belajar minggu lepas bab pinjaman, bahawasanya kalau tuannya ingin mengambil semula, maka pihak yang meminjam tak boleh bantah. Betul Ustaz. Tak boleh bantah. Sedikit pun dia tak boleh bantah. Kerana dia hanya meminjam. Dan dia tidak membayar apa-apa untuk barang yang dipinjam itu. Adakah dia membayar untuk matanya? Tidak membayar. Untuk mulutnya? Untuk tubuhnya? Untuk kesihatannya? Dia tidak membayar apa-apa. Maka apabila pemberi hakiki, pemberi pinjam hakiki ingin mengambil semula, maka itu adalah haknya. Siapakah pemberi pinjam yang hakiki? Allah. Dan kita semua ini hanyalah merupakan orang yang meminjam. Sebab itu bila kita didatangi oleh musibah, kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya saja kami adalah milik Allah. Allah punya. Jadi kalaulah
Allah mahu mengambil semula apa sahaja yang ada pada kita, walaupun nyawa sekalipun, maka kita perlu pasrah, kita perlu redha dan menyedari hakikat bahawasanya tuannya nak ambil balik, maka saya tak boleh nak kata apa-apa, saya tak boleh nak melenting, saya tak boleh nak melatah, saya tidak boleh meratap. Bahkan saya hanya mengucapkan perkataan-perkataan yang meredakan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah apa yang kita dengarkan itu Ustaz sebagai satu peringatan buat kita semua. Semoga apa yang kita ada hari ini adalah hak milik Allah. Kita kena ingat dengan Ustaz kan, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, jom kita teruskan untuk sesi bicara kita pada kali ini. Nak teruskan lagi untuk sesi bacaan kitab. Okey, kita terus ke bab 33 menerusi kitab Matan Al-Zubat ini, halaman 173 tentang bab pinjaman barang. Kita dah masuk ke syair 608, syair 609 dan kita nak sambung lagi Ustaz di petikan ataupun syair 610. Baik Ustaz, kita buat sambungan Ustaz. Silakan Ustaz. Kata pengarang, wan naslu wad-darru bila dhamani wal musta'iru lam yu'ir li thani. Baik, maksudnya manakala hasil anak dan susu ternakan daripada harta yang dipinjam pula tidak dijamin oleh peminjam, peminjam tidak boleh meminjamkannya kepada pihak yang lain. Saya ingin memulakan dengan perkataannya, peminjam tidak boleh meminjamkannya kepada pihak yang lain. Apabila kita meminjam barang orang lain, kita tidak boleh, tidak berhak menyerahkannya kepada orang lain, memberi orang lain sebagai pinjaman. Tak boleh. Sebab apa? Kerana barang itu bukan kita punya. Ya, betul. Kita mengambil barang itu sebagai mendapat keizinan untuk menggunakannya daripada pemiliknya. Dan kita tak ada kuasa untuk serahkan pula, memberi orang lain pula menggunakannya. Ya. Kita tidak ada kuasa berbuat demikian. Maka oleh kerana itu, apabila kita meminjam barang orang, kita tidak boleh memberi orang lain menggunakannya, melainkan setelah mendapat keizinan daripadanya. Misalnya kita pinjam kereta. Jadi kita pinjam kereta, ada orang dia tak senang orang tertentu naik kereta dia. Kan? Kalau dia tak senang, dia ada hak untuk berbuat demikian. Jadi apabila kita meminjam kereta beliau, kita tidak boleh memasukkan dalam kereta itu atau menumpangkan dalam kereta itu orang yang tidak disenangi oleh pemilik kereta. Sebab itu kereta dia ada hak untuk membenarkan sesiapa ataupun tidak membenarkan. Jadi kalau kita bercadang untuk membawa orang lain juga menumpangkan ataupun meletakkan barang, kita perlu menjelaskan ataupun menyatakan meminta izin daripada pihak yang meminjam yang bahawasanya kereta ni saya nak bawa orang lain juga. Saya nak bawa barang misalnya. Ada barang yang tak sesuai kita masukkan dalam bonet kereta orang yang kita pinjam. Orang ini tak pernah memasukkan buah durian dalam kereta dia. Dia memang tak boleh. Durian ni tak boleh kita masukkan. Jadi tak boleh buat demikian. Atau kita masukkan ikan, kan? Jadi berbau ikan. Jadi kalau perkara-perkara yang mungkin akan mendatangkan bau yang tidak mengenakkan, kita perlu nyatakan kepada pihak yang memberi pinjam. Kalau diizinkan, barulah kita boleh melakukannya. Kalau tidak, kita tidak boleh melakukannya. Kemudian berkaitan dengan manakala tu, pada terjemahannya, manakala hasil anak dan susu ternakan daripada harta yang dipinjam pula tidak dijamin oleh peminjam. Maksudnya, kalaulah binatang yang kita pinjam itu melahirkan anak. Ini contoh. Tadi kita belajar, kalau kita pinjam barang, kita sebagai pemegang barang itu, tanggungjawab kita adalah tanggungjawab ganti rugi.
Kalau berlaku apa pun pada barang yang kita pinjam, kita hendaklah mengambil tanggungjawab menggantikannya, membayarnya, mengganti rugikannya. Adakah apabila binatang yang kita pinjam itu melahirkan anak, maka anak itu juga termasuk di bawah tanggungjawab ganti rugi? Jawapannya tak. Hanya ibu sahaja. Sebab kita pinjam ibu, kita tak pinjam anak. Deal tu adalah pada ibu sahaja. Jadi anak tu tak termasuk. Itu yang dimaksudkan pada bait syair. Manakala hasil anak, bahkan anak itu kita tak boleh pakai. Kita hanya pinjam ibu, maka kita tak boleh pakai anak. Begitulah juga kita tidak menanggung susu ternakan. Susu ternakan sebagai sesuatu yang keluar daripada binatang itu, maka kita tidak menanggung dhamannya. Kita hanya menanggung dhaman, ganti rugi pada tubuhnya, pada jasadnya, tidak pada tadi anak yang mungkin dilahirkan ataupun pada susu yang ada dalam kantung susunya. Kemudian pada bait syair yang ke-611, fa in yu'ir wa halakat tahta yadayhi yadmanuha thanin wa lam yarji' alayh. Baik, maksudnya jika peminjam memberi pinjam juga kepada orang lain, lalu barang itu binasa di tangan pihak ketiga, maka pihak ketiga perlu membayar ganti rugi dan dia tidak boleh menuntut semula ganti rugi daripada peminjam yang pertama. Jika peminjam memberi pinjam juga, sepatutnya tak boleh. Ya. Tetapi dia buat juga. Bagi kat orang lain. Dia bagi juga kat orang lain. Pinjam atas pinjam. Pinjam atas pinjam. Sepatutnya tak boleh, tapi dia buat juga. Jika peminjam memberi pinjam juga kepada orang lain. Okey. Lalu barang itu binasa di tangan orang ketiga. Barang itu menjadi musnah, menjadi rosak di tangan orang ketiga. Ya. Jadi macam mana? Siapa yang nak kena ganti? Peminjam pertama ke ataupun orang kedua tu yang nak kena ganti? Orang kedua tu kita panggil peminjam kedua lah, ataupun pihak ketiga. Siapa yang nak kena tanggungjawab? Pemilik barang ni nak claim daripada siapa? Itu dia punya isu dia. Adakah dia nak claim daripada peminjam dia ataupun peminjam dia? Maka jawapan dia seperti yang disebut di sini, maka pihak ketiga perlu membayar ganti rugi. Pihak ketiga yang perlu membayar ganti rugi. Okey. Setelah dia bayar ganti rugi, boleh tak dia claim pula daripada peminjam kedua? Dia kata aku dah bayarkan, sekarang ni aku nak claim balik daripada engkau bayaran yang aku telah berikan. Adakah dia boleh claim? Maka disebut di sini, dan dia tidak boleh menuntut semula ganti rugi. Maksudnya dia tidak boleh mengklaim semula ataupun menuntut semula ganti rugi. Sebab apa? Kenapa pula dia nak claim? Dia kan yang menjadi sebab rosaknya barang itu. Dialah kena bayar. Kalau dia bayar kemudian dia boleh claim, maksudnya apa? Dia sifar lah. Sifar tanggungjawab. Dia bayar, kemudian dia boleh claim pula. Maknanya dia tak bayar apa-apa. Bagaimana sepatutnya dia memberi tanggungjawab pula kepada peminjam yang kedua? Itu yang dimaksudkan. Dan dia tidak boleh menuntut semula ganti rugi daripada peminjam yang pertama. Ya, Masya Allah, itu dia beberapa petikan yang kita sempat untuk jawab dan juga bincang di sini menerusi tajuk kita pinjaman barang, di bab yang ke-33 halaman 173 dan juga 174 kita dah bincang di situ. Masya Allah. Selepas ni Ustaz, ada beberapa soalan-soalan yang kita akan jawab, insya Allah. Anda boleh sama-sama terus kekal sebab kita akan bincang tentang isu pergerakan dalam rukun-rukun solat ni. Nanti kita bincang selepas ni, insya Allah. Kita nak berehat seketika untuk anda kekal bersama IKIM FM, dan soalan pertanyaan boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 004. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Setiap hari pasti kita akan bertemu dengan sahabat kita. Kita juga akan melihat wajah jiran kita pagi dan petang. Apakah kata Nabi kepada sahabat kita, dan apakah pula kata baginda terhadap jiran kita?
dengarkan pesanan dari Nabi yang amat mengasihi kebaikan umatnya. Kata baginda, khairul ashab khairuhum li sahibih wa khairul jiran khairuhum li jari. Sebaik-baik kawan sahabat, kata Nabi, ialah kawan sahabat yang berbakti kepada kawannya atau sahabatnya. Dan sebaik-baik jiran ialah jiran yang berbuat baik kepada jirannya. Masjid Daerah Lahad Datu. Masjid Daerah Lahad Datu terletak tidak jauh dari Bandar Lahad Datu. Masjid ini juga dikenali dengan nama Masjid Ar-Raudah Lahad Datu yang merupakan masjid utama bagi penduduk Islam di sekitar daerah Lahad Datu. Masjid Ar-Raudah Lahad Datu merupakan tempat umat Islam di sekitar Lahad Datu menunaikan ibadah secara berjemaah dan pelbagai lagi aktiviti keagamaan. Terdapat juga beberapa kemudahan yang disediakan di masjid ini selain daripada ruang solat utama seperti dewan, bilik mesyuarat dan lain-lain lagi. Masjid ini juga berada di bawah pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Ramai kalangan pemandu atau pilot, pemilik kenderaan atau penunggang motosikal lagi ni gemar menggunakan gadget ketika pemanduan atau menunggang. Ini akan memberikan kecelakaan kepada diri sendiri ataupun kecelakaan kepada orang lain. Janganlah kita sebagai penyebab menyebabkan orang lain mati atau orang lain susah atau orang lain cedera. Kerana bukan kita keseorangan bila berada di atas jalan raya. Jauhkan diri anda daripada gadget ketika pemanduan dan juga menunggang motosikal. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Hanya yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh. Masih lagi kita mendengarkan rancangan Tahsinul Ibadah. Anda boleh tonton sekarang di Facebook juga di YouTube sebab kita ada siaran langsung. Jom mendengar sambil menonton. Semoga dapat manfaat yang baik-baik menerusi ilmu yang kita bawakan hari ini dalam rancangan ini. Bersama-sama dengan tetamu tetap kita iaitu tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Kita meneruskan lagi selepas ini untuk sesi soal jawab ibadah. Ada sahabat-sahabat kita ni hantarkan soalan ni. Jom kita bawakan soalan sahabat kita dari Kelantan. Ustaz, sahabat kita Iqbal namanya, bertanya, Ustaz, apa hukum jika kita melakukan pergerakan luar dari rukun fi'li solat seperti melurutkan kain semasa menukar pergerakan solat, menggerak-gerakkan jari terutamanya semasa tasyahud, mengalihkan kunci atau barang daripada terhimpit sakit semasa pergerakan berlaku, membetulkan kopiah atau songkok yang hampir menutup dahi, menanggalkan spek mata kerana terlupa melakukan sebelumnya seperti kebiasaan dilakukan, membuka lembaran mushaf Al-Quran di poket kerana terlupa bacaan, atau menyapu belakang kepala dan muka selesai solat. Bagaimana, Ustaz? Di dalam kitab Al-Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi, beliau ada membuat bab-bab bagi kitab Sahih Muslim. Antara babnya berkaitan dengan bahawasanya diharuskan melakukan pergerakan-pergerakan kecil di dalam solat. Ya. Diharuskan tanpa makruh sekiranya ada keperluan. Keharusan itu adalah berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan Nabi melakukan pergerakan-pergerakan kecil di dalam solat. Ada riwayat yang menunjukkan Nabi mendokong cucunya di dalam solat, Nabi meletakkan ketika mahu sujud, Nabi mengangkatnya semula ketika ingin bangun. Ada riwayat menunjukkan Nabi membuka pintu misalnya ketika sedang solat. Hadis-hadis ini telah ditafsirkan oleh
ulama kita bermazhab Syafi'i sebagai pergerakan-pergerakan kecil yang dibenarkan. Kalau pergerakan itu besar, maka ia tidak dibenarkan dan boleh membatalkan solat. Kerana apa? Kerana mengadakan pergerakan luar daripada pergerakan solat boleh memutuskan mualat berturut-turut di dalam solat yang merupakan syarat. Maka oleh kerana itu sebarang pergerakan besar, dan pergerakan besar itu telah ditafsirkan, misalnya kalau dia bergerak melangkah, dia melangkah 3 kali berturut-turut. Kalau dia menggunakan tangan, maka dia melakukan pergerakan besar berturut-turut sebanyak 3 kali. Menggunakan jari dikira pergerakan kecil. Jadi kalau seorang itu menggaru berapa kali pun, tapi kalau hanya jari yang digerak-gerakkan, maka tak ada masalah walaupun 3 kali berturut-turut, kerana jari dikira pergerakan yang kecil. Ataupun dia bergerak melangkah 1 dan 2 berhenti, kemudian 1 dan 2 berhenti tanpa ada 3 kali berturut-turut, maka hukumnya adalah harus. Jadi kalau kita tengah solat, kita perlu tutup telefon, kita tutup. Kita perlu tanggalkan cermin mata, kita tanggalkan. Kita perlu mengalihkan kunci kerana tertindih, menyebabkan sakit kat kaki kita, lutut kita, maka kita boleh alihkan, tak ada masalah. Kita boleh lakukannya. Kalau ada keadaan yang tak sesuai di tanah, kita boleh lakukannya, tapi dengan syarat bukanlah abath, bukan bermain-main, bergerak tak ada punca. Sahaja duk gotel-gotel dia punya baju, kutil-kutil, ubah-ubah, gosok-gosok. Kalau kecil, dia tak batal juga sebenarnya, cuma dia akan jadi makruh lah sebab tidak ada sebab, kan? Tapi kalau ada sebab, maka kalau tidak sampai pergerakan besar, insya-Allah ia dibenarkan dan diharuskan. Sebab ada setengah orang dia takut melakukan pergerakan dalam solat sehingga bila telefonnya berbunyi dia biar. Sudahlah telefon itu dipasang lagu-lagu yang rancak, mengganggu solat jemaah yang lain. Kita padamkan, kita tutup. Lebih baik daripada itu kita silent sebelum kita masuk ke dalam solat. Okey, jelas Ustaz. Syukur. Kita teruskan satu lagi soalan Ustaz. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz nak tanya tentang imam tertinggal rukun lalu sehingga selesai solat ia memberi salam dan berjalan keluar dari tempat solat, sedangkan tertinggal rukun, kemudian dia ingat semula lalu dia kembali meneruskan solat. Adakah terbatas solat imam atau boleh kembali semula tempat imam dan sambung semula? Bagaimana Ustaz? Tidak dinyatakan apakah rukun yang ditinggalkan. Yang pertama. Yang kedua, yang melakukannya imam. Maksudnya makmum yang lain adakah menyedari ataupun tidak menyedari, adakah ada ditegur ataupun tidak ditegur. Namun kita ambillah macam yang ditanya. Zahirnya imam tu tak ditegur, mungkin makmum sekali terlupa. Kemudian imam dah bagi salam, dah bergerak, dah berjalan, kemudian dia ingat semula. Adakah dia boleh meneruskan, sambung sahaja solat dia, ataupun dia perlu solat balik daripada awal? Jawapannya adalah kalaulah daripada dia bagi salam sehingga dia patah balik. Dia bagi salam, dia bangun, dia berdiri, dia bergerak, kemudian dia teringat. Antara bagi salam dengan teringat balik itu berapa lama? Kalau lama, maka dia perlu semayang daripada awal balik. Kalau dia teringat dalam masa yang singkat, dia baru bangkit, baru tegak, baru lurus-luruskan badan, baru bergerak sedikit, dia dah teringat dia tertinggal itu dan ini, maka dia pergi kepada rukun itu dan dia teruskan solat. Dan kadar yang lama ataupun kadar yang sebentar itu diukur dengan 2 rakaat salat. Kalau kadar itu mencukupi 2 rakaat salat yang ringkas, kita kira lama. Kalau ia tidak mencukupi 2 rakaat salat yang ringkas, maka kita kira sebentar.
Begitulah caranya yang perlu dilakukan berdasarkan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ustaz, satu soalan Ustaz tentang pinjaman. Okey, pinjaman wang. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, bagaimana dengan pemberi pinjaman iaitu memberi wang tanpa riba? Okey, katalah dia pinjam 3,000 memang kena bayar 3,000. Okey, tetapi bertahun-tahun tidak dibayar, adakah pemberi pinjam boleh menuntut wang lebih atas dasar kesusahan yang dia terima? Sebab lama sangat tunggu ni, dia sampai menanggung macam-macam lah kan nak tunggu duit tu. Bagaimana Ustaz? Akad bagi pinjam ini disebut sebagai akad tabarruk, akad sukarela. Akad kebajikan. Dia ada unsur kebajikan. Bahkan ada pahala. Sehingga sebagai ulama kata, kita bagi pinjam daripada orang kepada orang itu lebih utama daripada kita bagi sedekah. Sebab apa? Sebab bila secara umumnya lah, bila seseorang itu dia meminjam dalam satu amount yang tertentu, maka maknanya pada waktu itu dia berada dalam keadaan yang perlu. Amount itu juga adalah amount yang perlu. Jadi kita menolong orang dalam keadaan dia terdesak, dia perlu, adalah lebih tinggi pahalanya berbanding kita bagi secara random. Kita pun tak pasti orang tu perlu ke tak perlu, kita bagi je lah. Kita bagi makan. Kadang yang bagi makan tu dia boleh beli berkali ganda daripada yang kita bagi kan. Tapi kalau orang meminjam secara umumnya, ada juga orang meminjam dalam keadaan tak perlu, kita sebut secara umumnya. Dan ada pahala sebenarnya. Pahala orang yang memberi tangguh. Kalau ada orang meminjam kemudian dia tak mampu nak bayar, setiap hari yang kita bagi tangguh kepada dia, kita dikira bersedekah. Kalau kita bagi pinjam 1,000, berlalu dah sebulan, kita dikira setiap hari dalam masa sebulan itu sedekah 1,000 setiap hari. Maka memang begitulah dia punya ragam dia dalam memberi pinjam. Secara pasti kita tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan. Tak boleh. Kita ihtisablah, kita dapat pahala lah atas sabar itu. Kita dapat pahala atas memberi tangguh kepada dia. Khususnya kalau dia memang orang susah lah. Kalau dia memang orang susah, Quran kata wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau seseorang yang meminjam itu susah, fanadhiratun, tunggulah, barilah tempoh sampai dia senang, dia boleh bayar. Tapi kalau orang tu dia boleh bayar tapi dia tak nak bayar, maka orang itu dikira sebagai zalim. Nabi SAW bersabda, matlul ghani zulmun, perbuatan orang kaya, orang yang ada bayaran itu, dia boleh, dia tangguhkan, dia lambatkan. Perbuatan dia melambatkan pembayaran itu dikira sebagai zulmun, suatu kezaliman. Okey, baik Ustaz. Mungkin satu soalan terakhir Ustaz. Ini soalan yang baru kita dapat Ustaz. Banyak pula soalan tentang pinjaman, macam kena bincang tajuk bagi tadi tu kita bincang buka kitab tentang pinjaman. Tapi ini pinjaman wang lagi Ustaz. Ada yang bertanya. Kita nak ke Lahad Datu Sabah Ustaz. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, seorang kawan nak pinjam duit dengan saya untuk nak buat modal berniaga sebanyak RM20,000. Okey. Saya pun tak cakap apa-apa waktu bayar tu nanti. Bayar macam biasa, ingat macam biasalah. Tapi terus dia beritahu, nanti saya bayar balik RM22,000. Macam mana Ustaz? Jatuh macam mana tu? Kan? Silakan Ustaz. Kalau komitmen itu disebut dalam akad, tak boleh. Sama ada kita yang sebut ataupun dia yang sebut, tak boleh. Okey. Kalau orang itu dia nak bagi lebih, dia bagilah. Masa dia bayar nanti dia bagi lebih. Nabi pun pernah melakukannya. Bahkan ada hadis yang menyebut ahsanukum qadaan. Orang yang paling baik di kalangan kamu, kata Rasulullah, orang yang paling bagus dalam cara dia bayar hutang. Antara makna paling bagus dalam cara bayar hutang ni, bagi lebih. Okey. Bagi lebih. Tapi kalau disebut dalam akad, maka dia seperti apa? Mengikat. Jadi kita pun duk menunggu-nunggu. Tak ada bagi-bagi pun. Itu cakap ada lebih. Dan kalau kita tak dapat, apa jadi kat kita? Kita pun menyeringat, kecewa juga. Jadi kalau disebut dalam akad, maka tak boleh. Dia jadi sedekah juga Ustaz nanti. Kalau kata orang tu bagi lebih lah kata. Dia pinjam lebih tu dikira sedekah. RM20,000.
Dia bagi RM25,000 balik. Dia bagi RM25,000. Itu sedekah. Itu sedekah. Kita boleh terima. Boleh terima. Boleh ambil. Dia tak dikira riba kerana tidak ada sebarang syarat. Dia yang jadi riba itu kalau dikompilekan bersama dalam akad. Digabungkan bersama dalam akad, dinyatakan saya akan bayar RM22,000. Itu dah sebuah akad, maka tak boleh hukumnya. Masa bayar nanti yang membayar itu tak terikat dengan perkataan RM22,000 yang dicakap itu. Dia tetap hanya perlu bayar RM20,000 saja. Kita tak boleh, kita pula tak boleh nak menuntut atas perkataan dia RM22,000. Itu tak boleh. Okey, Ustaz. Alhamdulillah faham Ustaz apa yang kita bincangkan ini. Masya-Allah, banyak perkara yang kita berikan cakna perhatian tentang isu-isu yang kita bincangkan ini. Masya-Allah, semoga ia sedikit sebanyak memberikan kefahaman kepada kita, memberikan lagi lebih banyak panduan untuk kita semua. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian yang kita bawakan pada hari ini. Ustaz, insya-Allah kita akan jumpa lagi untuk pertemuan kita pada sesi akan datang menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Semoga baik-baik untuk Ustaz, insya-Allah Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti bola bicara kita menerusi rancangan Tahsinul Ibadah, dan kekal bersama IKIM FM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Dan jangan lupa anda boleh tonton juga di Facebook Live, juga di YouTube Live IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh juga terus hantarkan sebab kita akan kumpulkan juga soalan-soalan yang kita boleh bincang untuk sesi siaran yang akan datang. InsyaAllah kita akan kumpulkan. Okey, buat anda kena kekal bersama IKIM FM sebab banyak perkongsian bersama-sama di sini. Okey, kekal di IKIM FM, inspirasi utama anda. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Kota Kinabalu 93.9. IKIM FM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Inspirasi Pagi bersama Taizo Alexander dan Pian. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Cinta, biar pesanku padamu lebih dulu, biar pagi tegang. Terus setia bersama IKIM FM, inspirasi utama anda.
takkan kita ragu. Cobalah sedaya mampu hidupkan berarti. Ibu bapa perlu melengkapkan diri mereka dengan ilmu yang berkaitan dengan kesihatan mental dan penyakit mental. Apa dia isu, apa dia corak komunikasi. Kalau kita tengok anak-anak itu sendiri dah berubah perangai dia, tak seperti anak yang sebelum ini, maka ibu bapa, ibu khususnya perlu mengambil cakna dan mainkan peranan yang penting. Kemana hala tuju dia nak bawa. Bawa anak itu berjumpa dengan, mungkin kita ada golongan profesional, golongan yang pakar. Dekat situ boleh kita bincangkan supaya masalah itu tidak menjadi bertambah serabut dan tidak meningkatkan lagi risiko penyakit mental. Dengar dan saksikan kupasan menarik yang membincangkan topik remaja semakin terdedah dengan penyakit mental istimewa sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia bersama Encik Khairul Azhar Idris, Fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM, jam 12.30 tengah hari 10 Oktober 2024. Tentunya di www.tvikim.my. Kami tak janjikan bulan dan bintang, tapi kami yakin dengan kuasa gelombang IKIM FM, jenama anda auto sampai ke hati pendengar. Inilah masanya untuk perkenalkan jenama anda. Biar kami promosikan produk dan perkhidmatan anda kepada lebih 1 juta pendengar setia IKIM FM. Jangan tunggu lagi. Hubungi unit pemasaran IKIM FM 017-323-5413 atau 03-6204-6384 ataupun di platform media sosial melalui carian IKIM FM atau layari www.ikimfm.my. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM sebagai pegawai penyelidik grade DQ41 di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk kepada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Syarat-syarat permohonan adalah memenuhi syarat kelayakan umur yang ditetapkan dan memiliki ijazah sarjana muda atau ijazah sarjana dalam bidang akidah dan perbandingan agama yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau swasta atau kelayakan setaraf dengannya. Keutamaan akan diberi kepada calon yang mempunyai pengalaman 2 tahun dalam bidang-bidang akidah dan perbandingan agama. Antara bidang tugas, menjadi pegawai pengantara dan menyelaras perhubungan dengan pemimpin-pemimpin pelbagai agama non-Muslim community leaders. Mencadang dan melaksana projek penyelidikan yang berkaitan bidang penghususan dan menyelaras program, membuat kerja penyuntingan, pembentangan kertas kerja dan artikel akhbar. Calon-calon yang berminat boleh mengemukakan permohonan anda ke Unit Modal Insan IKIM sebelum atau pada 16 Oktober 2024. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my. Exercise untuk auto transmission yang mana PRND32L ini adalah auto transmission. Perlu di-exercisekan setiap satu pot itu dipanggilkan 2 saat berhenti, 2 saat, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kerana ini adalah memberikan ruang kepada tiap-tiap bilik itu basah dengan minyak supaya dia tidak susah untuk bila kita nak memerlukan keperluan ketika kita memandu. Ini akan memberikan kelancaran pergerakan transmisi untuk kita bergerak. Dan bagi kenderaan yang berusia 4 tahun kurang boleh lakukan seperti ini. Jika kenderaan yang melebihi tak perlu nak exercise semua, perlu kepada D dan sewaktu D itu turun ke step kepada 3 balik kepada D. Tak perlu 2 dengan L sebab saya percaya 2 dengan L itu tak pernah langsung dimasuki. Ini akan menyebabkan dia tersumbat nanti rosak pada gearbox. Tapi bagi kenderaan Tiptronic atau dipanggilkan CVT dan CVVT tidak perlu susah-susah sebab dia sampai D saja ada campur ada tolak. Jadi exercise lah 1, 2 dia tidak ada 3 sebab dia ada static. Bila statik dia tidak akan melangkaui lebih daripada itu dan perlu patah balik kepada N. Lepas daripada N mulakan perjalanan daripada auto letak 1 step below D, lepas tu gear 3 dan bila kita bergerak letak kepada D. Ini akan memberikan kita punya kuasa lonjakan atau G-force yang baik. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Kota Baru 89.8.
hapuskan dariku rasa lazatnya berdosa padamu, dan ku niatkanlah dan ku rasa lazatnya taat padamu. Ampunilah dosaku, kerana Kau sesungguhnya pengampun dosa-dosa besar, pengampun dosa-dosa